Memulakan adalah perjuangan. Mencapai adalah kejayaan. Mengekalkan itulah kecemerlangan. Menelusuri kecemerlangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Muhammad Fazli Osman, hos anda dalam program Bicara Niaga. Hari ini, Khamis 4 Mac 2021, kami bawakan kepada anda penceramah inspirasi. Siapa lagi kalau bukan Tuan Cem Hussein. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Fazli, sihat? Baik, Alhamdulillah. Okey Tuan, boleh Tuan perkenalkan diri dulu kepada penonton kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana menjemput saya dalam Bicara Minda pada kali ini. Nama saya yang diberilah, nama panjang adalah Aznirul Hisham Muhammad Hussein Syukur. Itu nama dalam IC tu. Nama dalam IC, okey. Berasal daripada Kelang, Selangor. Dan juga saya telah pun terlibat dalam bidang training ataupun bidang latihan ni sekitar 28 tahun lah, lebih kurang. 28 tahun? 28 tahun. Wow, memang cukup berpengalaman orangnya. Nak kata pengalaman tu, masih lagi sedang belajar juga lagi ni. Masih tengah belajar lagi. Masya Allah. Itulah dia. Jadi itu serba sedikit lah. Nanti kita tentang diri saya tu nanti kita cerita kemudian lagi. Okey, baik. Apabila kita mendengar ataupun apabila kita menyebut berkenaan dengan kecemerlangan, ramai orang berfikir kecemerlangan itu datangnya daripada kebendaan ataupun bersifat material. Tetapi di dalam buku yang ditulis, yang dikarang sendiri oleh tetamu kita pada hari ini, ia membawa kecemerlangan itu dalam satu aspek yang berbeza. Jadi kita nak tanya kepada penulis buku Menelusuri Kecemerlangan ini sendiri, bagaimana tercetusnya idea ataupun bagaimana timbulnya minat untuk menulis buku Menelusuri Kecemerlangan ini. Boleh kongsikan? Baik, terima kasih. Memang susah nak sebut menelusuri. Memang saya kalau satu nak sebut lah, isteri saya tanya kenapa pilih topik ni, sebab dia asyik ada sasul-sasul lah tu. Jadi memang betul. Jadi kalau kita tengok, maksud menelusuri itu adalah menjejaki ataupun melayari. Maknanya masih dalam perjalanan. Perjalanan. Jadi kalau kita tengok, kecemerlangan ni selalunya orang kaitkan dengan perkara yang bersifat materialistik lah, kebendaan. So kalau orang tengok orang tu mesti kaya, rumah besar, ada kereta besar dan memang kira berniaga berjuta-juta lah. Ini baru yang boleh dikaitkan sebagai kecemerlangan. Tapi kita banyak lupa bahawa kecemerlangan ni sebenarnya kita harus melihat daripada aspek yang menyeluruh. Contohnya, orang-orang yang kaya ni, mereka ni datangnya daripada mana mereka ni tadi? Sebahagian daripada mereka ni datang daripada orang kampung yang susah, mak bapak mereka susah. Tapi orang nampak kecemerlangan mereka berbanding dengan kecemerlangan yang sebenarnya mak bapak mereka yang sebenarnya yang cemerlang tersebut, yang menjadikan mereka orang macam tu. Okey. Jadi idea tercetusnya buku ni sebenarnya saya dah menulis, sebenarnya kalau nak kata dari segi penulisan ni dah lama, tapi saya banyak simpan sendiri, tak nak malu nak tunjuk kat orang. Jadi pada apabila saya mula menceburi bidang latihan dalam sekitar tahun awal lagi daripada tahun 97 98. Awal daripada itu lebih kurang tahun 94 macam tu. 97 awal lagi daripada 97. Sebelum saya lahir lagi Tuan. Okey. Jadi apabila tahun 97 98 saya mula mengembangkan sayap saya dalam bidang latihan, saya mendapat jemputan daripada Radio 3 Shah Alam. Yang ketika itu Radio 3 Shah Alam. Sekarang dia tak ada dah pun. Sekarang dia panggil Radio Selangor kalau tak silap saya. Radio Selangor. Radio Selangor. Dan ketika itu mereka menyebut saya sebagai tetamu jemputan untuk slot kecemerlangan. Slot tersebut. Jadi setiap minggu hari Khamis, saya hari ni hari Khamis pula kebetulan kan. Kebetulan. Jadi saya akan mereka akan telefon, saya tak perlu pergi ke studio. Pada awal ni saya pergi ke studio lah, tapi kemudian pada tu mereka call dan saya akan memberikan sedikit tip-tip kecemerlangan ni kepada para pendengar lah ketika itu. Dan juga ketika itu apabila kita menyampaikan ni, dan bahan-bahan yang saya ada ketika itu saya simpan lama kan, sehingga baru-baru ni lebih kurang tahun 2000
20 saya rasa lah, lebih kurang lah macam tu, ataupun sebelum tu lagi, sedikit sebelum tu saya jumpa balik bahan tu. Hampir 23 tahun. Okey, saya jumpa balik bahan tu, saya kata bahan ni bagus sebenarnya kan. Tapi of course lah ketika itu kita sampaikan dalam bentuk verbal, nama kita bercakap kan. Jadi bila saya tengok, tapi saya ada notes dia lah. Jadi saya kata apa salahnya kalau saya hasilkan dia dalam bentuk buku. Maka saya, tapi sebelum keluar buku ni lagi, saya menulis artikel-artikel tersebut, saya olah balik dan saya buat posting tersebut dalam majalah Minda Niaga. Majalah Minda Niaga. Okay. Yang itu saya rasa takkanlah orang tak kenal Coach Bahar Coach Bahar kan. Maka saya tanya dengan dia, adakah beliau sanggup untuk menerima artikel saya kan. Jadi beliau menerima dengan hati terbuka lah. Jadi bermula daripada situ saya mula buat posting tersebut, dan itu ketika kita dalam PKP yang pertama. PKP yang pertama. Jadi setiap minggu saya akan keluarkan tulisan tersebut, dan akhirnya saya tengok dah ada kompilasi lah. Maka kata apa salahnya kita keluarkan dia dalam satu bentuk buku yang boleh kita kongsikan bersama untuk masyarakat, untuk manfaat semua. Kiranya hampir 20 tahun bahan-bahan rujukan nota-nota ini disimpan. Betul. Maka terhasillah, ini kiranya buku yang pertama. Buku pertama Tuan hasilkan. Betul. Masya-Allah, hampir bertahun lamanya nota tersebut. Ini memang satu resepi yang cukup mahal bagi saya. Okey. Tadi kita dah dengar hampir bertahun lamanya nota-nota ini, resepi rahsianya disimpan telah sekian lama sehingga terhasilnya buku Menelusuri Kecemerlangan ini. Jadi mari kita tanya kepada penulisnya sendiri, apakah intipati kandungan yang terdapat dalam buku ini dan apakah keunikan buku ini? Baik, memang kalau kita tengok banyak buku-buku motivasi di luar sana. Saya tahu sangat banyak. Kita pun sebenarnya, saya punya niat bukan untuk bersaing dengan mereka. Kita tak perlu bersaing sebenarnya. Sebab setiap buku ada keunikan dia masing-masing. Okey, jadi yang pertama sekali dalam buku ni apa yang ditekankan adalah ciri-ciri insan cemerlang tersebut. Ini bukan cerita pasal saya sebenarnya. Bukan cerita pasal saya. Dia cerita tentang ciri-ciri insan cemerlang. Namun begitu, apa saya buat adalah saya kaitkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang saya telah lalui sepanjang kehidupan saya melalui kerjaya saya sebagai seorang training consultant. Dan juga saya mengambil juga contoh-contoh daripada role model yang adalah ataupun mereka yang telah pun berjaya. Tapi tidak semestinya mereka ini adalah orang-orang yang orang kata jutawan, tak semestinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa yang kita tekankan dalam sini, sebenarnya buku ini banyak kita menjadikan ikon utama untuk buku ini adalah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita sendiri yang memang saya rasa pasti pun tahu kan, memang sangat cemerlang lah. Memang tak ada orang boleh challenge dia, betul tak boleh cabar kan. Kita ni kalau potong kuku kita mungkin habis lah. Maknanya kat situ je banyak tu lah yang kita punya ciri yang Rasulullah ada tu yang kita nak cuba ikut kan. Kita cubalah yang sebaik mungkin. Jadi beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menjadi ikon yang dijadikan sebagai peribadi utama. Saya tahu memang banyak buku-buku yang juga ditulis oleh penulis-penulis lain tentang beliau, tapi di sini saya mengambil walaupun bukan semua, tapi kebanyakan daripada sunnah yang telah beliau lalui, yang beliau paparkan untuk kita, untuk kita ikut kan. Itu antaranya lah. Kemudian dalam buku ni juga kita banyak ada tip-tip tentang kecemerlangan tu yang mudah. Dia ada takeaways. Sebab dia punya keunikan lah. So saya gabungkan dengan keunikan. Dia punya takeaways dia adalah pada penghujung setiap topik. Yang pertama sekali, topik dia. Setiap topik tu kalau tengok, dia ada topik tu 3. Memang dia punya title tu 3. Contohnya membentuk manusia serba boleh. Saya ambil dia 3. Dia tiga perkataan setiap topik. Dan kemudian dia ada subtitle kat situ tadi yang kira merumuskan apa cerita buku ni sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kira nak bagi jadi orang nampak, ni topik utama. Lepas tu dia dah tahu dah lebih kurang cerita ni tentang apa. Tapi tentulah dalam tu lain lagi kan. Kemudian yang kedua, dalam buku ni juga, setiap kali hujung tu saya akan buat dia punya macam summary atau rumusan dia. 3 poin juga. 3 poin. Jadi 3 poin dekat sini tadi, rumusan tersebut maknanya apabila orang habis baca setiap bab,
dia akan dapat dekat situ tadi, 3 benda ni aku boleh buat. Simple aja, tak susah mana pun. Kan? Dan saya memang ini satu trademark lah yang saya suka buat. Ya, salah satu yang pada saya unik. Ada juga orang buat, tapi ini saya pastikan dalam setiap bab, ya, saya rangkumkan semua sekali tu dengan satu pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat. Kan kadang-kadang kalau misalkan kata kita guna, kita pakai, kalau dah tak ada idea, pantun 2 kerat je. Tapi yang ini kita pakai pantun 4 kerat. Itulah dia yang ni kan. Tapi of course lah, orang nak tahu sama ada unik atau tidak, kena bacalah buku ni tadi. Kena baca buku ni. Itu sebenarnya rahsia dia. Kena baca dulu baru kita tahu apa keunikan dia, baru kita rasa keunikan buku ini berbanding dengan buku lain. Okey, baik. Tadi kita dah dengar apakah intipati dan keunikan yang ada dalam buku Menelusuri Kecemerlangan ini. Jadi kita nak tanya kepada Tuan Cem Hussein, siapakah golongan yang disarankan untuk membaca buku ini? Baik, ini memang selalunya kan inilah dia golongan sasar yang kita targetkan kan. Sebenarnya setiap kali saya menulis, memang apa pun artikel, cuma saya nak bagi tahu dengan Fazli, saya sebenarnya tadi saya lupa nak bagi tahu, saya sebenarnya lebih selesa menulis dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi buku ni sebenarnya bukanlah buku yang saya nak hasilkan, yang mula-mulanya bukan ini buku yang pertama yang saya nak keluarkan. Tapi apabila saya melihat bahawa masyarakat kita di Malaysia ni, saya ambil maklum dan saya hormati bahawa adalah lebih baik kita mengeluarkan buku dalam bahasa kebangsaan dahulu. Kan, jadi ini sepatutnya menjadi dia punya intipati lah. Jadi golongan, apabila saya menulis, selalunya golongan-golongan yang saya sasarkan ni adalah mereka yang umum. Maksudnya sama ada pelajar sekolah ataupun golongan pekerja, sebab saya terlibat banyak dalam latihan-latihan korporat dan juga dengan sektor kerajaan. Maka ini antara golongan yang saya sasarkan untuk mereka. Termasuk juga dengan usahawan lah. Tentulah kita bicara niaga di M-Niaga ni tadi, golongan usahawan juga merupakan antara mereka yang patut membacalah buku macam ni tadi. Jadi kalau kita tengok dalam buku ni tadi, apabila kita menulis tu tadi, saya tahu ada setengah-setengah golongan penulis, mereka mensasarkan kepada golongan remaja semata-mata, kan, ataupun hanya kepada golongan profesional dan sebagainya. Tapi di sini memandangkan ia adalah satu buku inspirasi umum, maka saya memang menyasarkan kepada sesiapa saja, supaya walaupun pelajar sekolah rendah sekalipun saya rasa boleh membaca dan boleh memahami, sebab kita gunakan bahasa yang mudah untuk buku ini. Itulah dia. Okey, itu je. Buku ini kita tidak mengenal semua peringkat umur, sesuai untuk membacanya dan mendapatkannya kerana bahasanya bahasa yang mudah dan saya pasti bahasanya sangat dekat dengan masyarakat terutamanya. Okey, baik Tuan. Okey, Tuan boleh kongsikan di mana penonton kita boleh dapatkan buku Menelusuri Kecemerlangan ini? Susah nak sebut. Susah nak sebut. Baik, yang pertama sekali kalau kita boleh tengok di bawah ni, ada yang tertera tu nombor WhatsApp. Boleh terus saja WhatsApp ke nombor tersebut untuk membuat pesanan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita bolehlah ke website M-Niaga. M-Niaga tentulah sekali kan, kita tak lupa bahawa M-Niaga ni memainkan peranan yang sangat penting dalam usahawan-usahawan yang ada di sini tadi. Maka layari juga MN Shop. MN Shop juga ada memaparkan buku tersebut, jadi boleh order daripada situ juga. Dan juga boleh juga langsung ke FB saya, iaitu FB Cem Hussein. Type aja Cem Hussein, insya-Allah akan ada juga dekat situ tadi. Namun saya galakkanlah lebih kepada M-Niaga dan juga ke WhatsApp yang tertera di bawah ni tadi. WhatsApp yang tertera yang ada kat situ tadi Okey, jadi untuk penonton di rumah yang ingin mendapatkan buku Menelusuri Kecemerlangan ini karya Cem Hussein, anda boleh dapatkan di nombor WhatsApp yang tertera di bawah ataupun terus ke laman sesawang mnshop.com.my. Okey, jadi itu saja kupasan kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Cem Hussein kerana sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Kerana menjemput saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.